Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, apa yang Allah SWT mau ilham kat saya, apa yang saya akan cakap, saya pun tak tahu. Tuan lihat tiap-tiap hari bayan saya tak sama, lain saja. Kenapa lain? Tuan tanyalah, kenapa tak sama? Bukan bayan bau sekali dua, 1000 kali. Tak nampak ke kebesaran Allah? Itulah bila mata hati itu buta, apa tak nampak, melainkan benda. Macam Yazid ni, benda je nampak. Kebesaran Allah tak nampak. Bila diberitahu, kita tak langit yang tu pun kita tak nampak. Tengok langit, tak nampak kebesaran Allah. Apa pun tak nampak. Mana nak nampak kebesaran Allah? Allah tak ada. Allah tu, mata hati tu buta. Dia nak nampak kebesaran Allah tu, mata hati tu jelas. Macam mata kita ni kan, nak tengok benda, tak nak, buta mata, tak nampak benda. Benda tu ada, tak nampak. Sebab mata yang ni buta. Itulah mata hati. Mata hati tu buta, tak nampak kebesaran Allah ni dalam benda-benda ni. Macam saya ni boleh bayan tiap-tiap hari, lain-lain, tak nampak kebesaran Allah. Nampak kebesaran saya pada mungkinlah setengah orang. Hebat. Rasidi tu pun tak nampak. Yang tu pun dia tak nampak. Agaknya lah. Jadi kita mau nampak kebesaran Allah, kan? Tiap-tiap hari lain aja bayan, tak ada sama. Saya tak ada tulis bayan dulu, buat note ke, saya tak ada buat apa pun sejak dulu hinggalah ke hari ini. Bayan saya tu tak pernah saya siapkan dulu, baru saya bayan. Semua tak ada siap. Itu macam mana boleh cakap yang betul? Ingat, bukan sekali bayan, bukan 2 kali bayan, hari-hari bayan. Jadi mereka yang Allah gunakan lah, yang tak Allah gunakan, tak adalah Allah ajar dia. Untuk apa Allah ajar dia? Jadi yang Allah gunakan untuk mengajar manusia ni akan benda yang benar, maka untuk orang tu Allah ilhamkan benda yang benar, supaya manusia ni tahulah apa yang benar. Kalau tidak, mana manusia ni nak tahu? Macam saya tulis tafsir Quran tu, ya, mana boleh tulis kalau Allah tidak ilhamkan kat saya? Berapa banyak saya tulis? 84 buku, kitab. Satu kitab 300, 250, 300 muka surat. Oh, banyak tu. Saya baru nak baca balik kitab nombor 1. Lama saya rasa. Itu pun saya baca dengan baiki lah. Jadi tuan yang banyak benda yang diilham oleh Allah, bukan sikit. Semua yang saya tuliskan tu yang diilham oleh Allah pada saya.
bukan datang dari saya tak tahu apa. Yang tahu hanya Allah. Tapi Allah gunakan saya. Kenapa Allah tak gunakan orang lain? Allah tak mau lah. Dia gunakan orang yang dia tahu baik. Orang tak baik Allah tak guna. Macam Rashidi tu. Kita ingat dia baik, tapi Allah kata dia tak baik. Kan? Macam Allah nak pilih Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Sedangkan dia buta huruf. Tahu baca, tak tahu tulis, tak ada apa-apa kedudukan lah. Melainkan yalah, dia keturunan orang besar-besar lah. Pemimpin, ketua orang Quraisy. Daripada itu tak ada. Jadi orang semua sangka, orang Yahudi ya, sangka dia punya ulama-ulama dia lah, yang hafal Taurat. Ya. Tentu sekali yang dari dulu lagi banyak nabi-nabi ni dari keturunan dia. Jadi nabi akhir ni tentulah daripada keturunan dia, tapi Allah tak guna dia. Allah terima Muhammad. Allah tahu dia baik. Kalau dia tak baik, tak ada diguna. Macam Yazid, orang tak baik, mana dia diguna? Faham pun tak tahu. Jadi kita ni, Nabi-Nabi tu orang baik-baik tu. Sebab itu dia dipilih. Tidak baik tak ada dipilih. Allah takkan pilih orang tak baik. Anak dia pencipta. Siapa yang tahu siapa yang baik kat dunia ni? Tak ada siapa, melainkan Allah. Tapi kita boleh agaklah bahawa yang Allah pilih jadi Nabi tu orang baik-baik semua. Samad dia tak orang baik, tak dipilih jadi Nabi. Ikut pun tak dapat dengan betul. Jadi tuan-tuan yang mulia, bapa-bapa sekalian, Allah tahu siapa yang baik. Kalau kita betul orang baik, maka Allah akan pilih kita untuk buat kerja, mengajak manusia kepada Allah ni. Kita tak mau, kita bukan orang baik, orang nak dunia. Takkan kita digunakan. Kita puas kita baca, tak dapat juga amal. Tak dipilih. Kenapa tak dipilih? Kita orang tak baik. Baik kalau di itu dulu. Betul kalau keinginan tu mula-mula sekali. Ini keinginan pun tak nak betul. Kita kata kamu mau Allah, bukan mau dunia. Tak, saya mau dunia. Ada? Macam mana orang mau dunia boleh jadi baik? Orang mau dunia ni dia tak boleh jadi baik. Mau dia pun tak baik. Dunia yang tak ada berkuasa. Jadi Allah SWT jadikan kita supaya kita mau dia. Jadi mau kekasih dia, menjadi kekasih dia kan. Orang yang nak bini dia jadi kekasih, mana orang baik? Kan, mau selain Allah jadi kekasih dia, kerja dia semua. Jadi orang tu orang tak baik. Orang baik ni orang yang mau Allah, nak mau beriman kepada Allah. Ibrahim AS dia nak tahu siapa Tuhan dia, sebab dia mau Allah kan. Dia tengok matahari, ni bukan Tuhan. Dia tengok bulan, ni bukan Tuhan. So mereka yang ini bukan Tuhan. Jadi dia dalam usaha mencari, sebab dia mau Allah, dia mau kenal Tuhan dia, dia mau jadi kekasih kepada yang mencipta dia. Allah ajar dia. Semua siapa yang mencari Allah, mau Allah, Allah tak ajar dia lah. Yang tak mau Allah, mau dunia, untuk apa pula Allah ajar dia? Macam Rashidi, Yazid nak dunia, tak nak Allah kan? Tak terbuka lah hati tu, nak bini. Kita hari ni kita punya keinginan tu
kehendak tu mau tukar. Itu benda awal lah. Baru Allah tunjuk jalan. Bila ada keinginan, dia ada usaha. Ini keinginan tu tak ada. Sebab kita jadi buruk, jadi tak baik, keinginan kita tak baik. Nak dunia. Azri itu nampak je orang baik, tapi nak dunia. Kita ingat dia orang baik, Allah kata dia orang tak baik. Rashidi nampak orang baik, tapi nak dunia. Pada Allah dia orang tak baik. Orang baik pada Allah ni orang yang nak dia je. Sebab itu Allah bagi tahu, jadikanlah aku kekasih, jadikanlah aku matlamat, jadikanlah aku maksud. Kalau kamu dapat aku, kamu dapat segalanya. Kalau kamu hilang aku, kamu tak dapat aku, kamu akan hilang segalanya. Allah cakap supaya kita ada keinginan, benda basicnya. Keinginan nak Allah tu tak ada. Penuh dengan keinginan nak dunia. Jadi itu keinginan mau buang. Nak Allah. Jadi jalan dia, Allah beritahu jalan dia untuk orang ni nak Allah mesti ikut Nabi aku. Nabi aku hantar pada kamu. Untuk kita Nabi Muhammad SAW, kita mesti ikut dia. Jadi kalau kita tak ikut dia, tak ikut sunnah dia lah, maknanya kita tidak berada jalan lurus, jalan yang akan jadikan kita kekasih dia, kasih Allah. Sebab itu jalan yang lurus itu, bila kami jalan yang lurus itu ialah jalan Nabi, Nabi kita dan Nabi-Nabi lain. Kita tak nak ikut jalan Nabi. Mana nak berada jalan lurus, mana nak dapat dapat Allah. Jadi Allah kata keinginan yang ada dalam hati kamu pada selain aku tu kena keluar. Kamu kena sedia korban, harta diri, isteri, anak, untuk berada di jalan tu. Jadi jalan tu ialah jalan Nabi kita, jalan Nabi-Nabi, jalan iaitu mengajak manusia kepada Allah. Jalan tu bukan mesti macam jalan raya tuan. Jalan tu maknanya lorong jalan ataupun benda yang bawa kita kepada, macam jalan raya ni dari satu tempat ke satu tempat. Jalan ini daripada makhluk kepada Allah. Nak bawa kita kepada Allah. Apa jalan ni? Bukan jalan yang macam ni. Jalan raya, jalan ke Kuala Lumpur, jalan maksudnya amal. Amal mana yang bawa kita kepada Allah? Allah bagi tahu, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, jalan yang akan bawa aku pada Allah, mengajak manusia kepada Allah. Itu yang kita kena buat. Bukan waktu red zone kita tak buat jalan tu. Kenapa tak buat kerja dakwah? Sekarang red zone, masa tak boleh buat kerja dakwah. Tak boleh. Kerja dakwah ni tak boleh berhenti. Mungkin kaedah dia sikit berhentilah, cara berbeza, tapi kerja tak boleh. Macam sekarang waktu Covid ni, kita tak boleh cakap kat orang, kita boleh doa. Jadi kita pergi rumah ke rumah, doa. Waktu bukan Covid, kita cakap, kita ajar. Siapa ajar kamu buat ni? Siapa? Kalau misal tak ada, kamu tahu? Tak tahu. Kamu cuti lah, kamu tak buat lah. Macam semua orang yang dia kata buat dakwah, dia tak buat dakwah. Dia ingat dakwah keluar. Keluar bukan dakwah, keluar untuk buat dakwah. Dakwah sebenarnya ajak orang kepada Allah, pergi jumpa orang. Kalau kita keluar tak jumpa orang, kita jumpa kawan-kawan ya, dah itu bukan dakwah. Dakwah bukan jumpa kawan-kawan, orang yang kita kenal. Dakwah ni jumpa semua orang. Kalau kita pergi keluar, kemudian kita khususi gas, jumpa kawan. Itu kita bukan dakwah.
Dakwah ni ajak orang kepada Allah, jumpa semua orang. Pergi setiap rumah, setiap lorong, jumpa setiap orang. Jadi waktu COVID ni kita tak boleh jumpa orang. Kita mencegah mungkar tu dengan hati, iaitu dengan doa. Jadi kerja tu berjalan lah. Jadi kamu tahu tak cara kerja ni kalau tak ada saya? Jadi saya ni mengajar kamu. Saya dapat ilham dari Allah. Saya tak ada wahyu. Saya bukan Nabi. Naib Nabi. Jadi kalau kamu tak ikut saya, tak buatlah kerja dakwah. Macam semua orang yang tak ikut saya. Mana dia buat kerja dakwah dengan doa? Cuti ya. Jadi adakah betul satu benda yang fardu, perintah Allah yang Allah perintah selepas mengucap tahu? Setiap orang yang mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, atau aku naik saksi dari Tuhan maka Allah Muhammad, atas dia ada tanggungjawab nak tunaikan hak mengucap, iaitu buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat Allah suka. Itu perintah, bukan bila jadi baik saya tak boleh buat dakwah lagi. Sekarang saya tak baik, setengah orang, saya tak boleh dakwah lagi, saya tak ada ilmu. Jadi ustaz-ustaz bagi tahu, kamu tak ada dakwah, kamu tak ada ilmu. Yang dakwah boleh kami ya. Kami dakwah pula cara bukan Nabi, iaitu berceramah kat masjid. Lepas berceramah dapat duit. Kamu tak boleh, kamu tak ada ilmu. Ini semua tak, ini semua orang jahil lah. Nama ustaz tapi jahil. Jahil ni bukan sebab nama ustaz. Alim ni tahu apa Allah mahu. Jadi mereka tu menganggap alim tapi sebenarnya tak tahu, jahil. Bagi tahu orang, dakwah ni bila kita ada ilmu. Satu lagi bila kita dah baik. Sebab itu bila dia tengok orang buat kerja dakwah, kau siapa? Dia kata, kau ada ilmu ke? Atau kau dah baik ke? Dakwah ni perintah Allah. Bukan kita buat sebab kita dah baik, kita buat sebab kita ada ilmu. Tak. Perintah Allah tu diberi kepada siapa? Bukan kepada orang ada ilmu atau orang baik, pada semua orang yang dah mengucap. Ini orang tak pernah faham. Seluruh dunia sejak dulu sehinggalah saya datang, selepas Nabi Muhammad SAW, dia orang tak faham. Sahabat pun tak faham bahawa dakwah ni bukan dibuat bila kita baik atau kita ada ilmu. Dibuat bila kita sudah mengucap. Sebab itu Nabi bilang setiap orang akan dapat faedah buat setiap orang yang mengucap. Faedahnya hilang duka cita dan tak ditimpa bala bencana, kecuali dia tidak tunaikan haknya. Siapa faham hadis ni? Tak faham. Hadis tu ada dekat buku Fadilah Amal. Faham tak ada? Tafsir tak pernah dibuat. Mana nak faham? Jadi kamu faham ni dari siapa? Siapa bagi kamu faham dengan izin Allah? Siapa? Banyak benda baik saya buat kat kamu. Kenapa tak suka saya? Macam Yazid suka bini juga. Rashidi suka diri dia je, tak suka saya. Sedangkan saya ajar kamu banyak benda yang kamu tak pernah tahu sebelum ni. Saya ajar manusia seluruh dunia benda benar. Saya ajar dia, satu saya ceramah, satu saya tulis dalam tafsir saya. Perintah mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran bukan perintah bila jadi baik, bila ada ilmu yang diberitahu oleh ustaz-ustaz tu. Sebab itu ustaz-ustaz tu tak mau buat kerja. Dia tak mau suruh orang buat kerja dakwah. Sebab apa? Dakwah ni bila orang jadi macam kita, dah belajar madrasah, tahu jadi imam, tahu berceramah. Kalau tak tahu tak boleh, dia kata. Sebab dia faham dakwah membetulkan orang.
Dakwah tu nak bagi ajar orang. Jadi dia tak faham lah bahawa dakwah tu fardu untuk semua orang yang dah mengaku, yang dah mengucap. Mana ada orang cakap ni sebelum ni? Tak ada. Tak ada orang tu. Jadi siapa saya ni sebenarnya? Dr. Naswar ni siapa dia? Dia orang sibuk ingatkan saya profesor lah, doktor mata lah. Itu kerja keperluan saya. Jadi tentulah saya ada ilham, cakap yang benar, yang orang semua tak tahu. Jadi kena muliakanlah dia dan kena sayang dia supaya boleh taat cakap dia. Kalau kamu tak sayang dia, tak mau taat kamu. Dengar bolehlah, taat tak ada. Sebab itu kamu tak taat. Sebab kamu tak sayang dia. Kamu sibuk nak menambahkan sayang bini kamu, anak kamu. Menambahkan sayang kamu terhadap saya tak ada. Jadi bila tak sayang saya cakap tak berapa nak dengar, tak berapa nak ikut. Jadi bila tak berapa nak ikut, mana nak dapat kesan? Sebab itu Allah perintah kita cinta Allah, cinta orang yang dicintai oleh Allah. Baru kita boleh cinta amal-amal yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini Allah tak cinta, saya tak cinta, bini cinta, diri cinta, duit cinta, harta cinta, kerja cinta. Mana kamu nak ikut? Nak buat benda-benda yang dicintai oleh Allah, benda-benda yang dicintai oleh kekasih Allah. Jadi sebab itulah manusia ni dia tak boleh taat perintah Allah, dia tak cinta. Dan saya sebagai wakil Allah bagi tahu pun tak cinta. Macam Yazid Rashidi, dia tak suka saya tanya Allah. Nampak macam dia baik kan saya, suka tak dia? Bila suka tak ada, tak ikut tak. Jadi Rashidi dia semayang, dia bukan ikut saya tu, dan bukan ikut Allah. Semayang ikut suka dia. Sebab dia dah habit, dah jadi adat dia semayang. Lama dah, dia kecil. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita selepas saja mengucap perintah nombor 1, ialah mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Red zone ke, tak red zone ke, waktu larangan ke, waktu apa ke, amalan tak boleh berhenti. Amalan ni kena terus buat hari-hari, bukan 3 hari. Hari-hari. Cuti mati je. Siapa cakap ni kat dunia? Tak ada orang. Sebab dia orang semua tak faham bahawa kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni fardu. Fardu dia dua. Fardu ain, fardu kifayah. Kan satu fardu. Buat kerja tempatan tu fardu ain untuk lelaki dan perempuan. Untuk orang sakit, orang tak ada duit, semua fardu. Keluar jalan Allah 4 bulan, 40 hari, itu untuk lelaki fardu. Tak ada fardu untuk perempuan. Tak ada fardu untuk orang sakit. Tidak ada fardu untuk orang tak ada duit, miskin. Jadi dibenarkan kalau miskin sangat. Kalau pura-pura miskin tak boleh. Macam Yazid ni pura-pura miskin. Allah tahu dia ada duit, dia tak ada duit. Di mana duit dia pakai? Dia guna duit tak untuk kerja Allah ni? Dia bayar, dia bagi duit tak ke orang miskin, fakir miskin? Atau dia suruh orang bagi duit kat dia je? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala
perintah kita buat kerja ni. Dua fardu. Macam semayang pun dia 2 fardu juga. Fardu ain, fardu kifayah. Semua orang kena semayang, lelaki perempuan. Perempuan ada masa dia tak boleh semayang, tapi lelaki tak, semua kena semayang. Dan semua lelaki fardu untuk dia semayang berjemaah di masjid. Fardu kifayah tu makna semua yang sihat lah. Lelaki kena semayang, kalau tidak berdosa. Yang boleh tak semayang berjemaah tu lelaki yang sakit. Tapi dakwah ni, lelaki yang sakit dia fardu ain, kerja tempatan. Jadi kalau dia sakit pun, kalau perempuan sakit pun, dia tak boleh berhenti dari dakwah ni. Dia kerja mengajak menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Dia kena masih juga lapangkan masa seketika di pagi atau di petang, 45 minit untuk buat kerja dakwah. Macam mana? Jika dia sakit, dia kena berada di depan rumah dia lah. Berhentikan orang yang lalu lalang. Kalau dia perempuan, berhentikan perempuan. Kalau dia lelaki, berhentikan lelaki. Dan dakwah dia. Kecuali dia tak boleh cakap lagi lah. Duduk aja dan doa. Kalau tak ada orang, dia doa lah. Jadi, siapa ajar benda ni kat dunia? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Macam-macam benda yang belum ada lagi. Dengan izin Allah saya cakap kepada kamu. Dan pada semua orang. Inilah namanya baru faham. Kata Nabi SAW, kamu sampaikan aja. Akan ada satu waktu orang faham. Inilah maksudnya. Dia orang tak faham sebelum ni. Bahawa yang sakit pun kena dakwah. Orang hari ni sakit tak payah semayang. Tapi mana sakit? Sakit kena semayang. Kaedah dia je bertukar. Begitu juga kerja tempatan, dakwah. Dakwah ni dia kerja tempatan dan kerja luar. Sebab kita umat yang dihantar ke seluruh dunia, kita tak boleh buat kerja tempatan je. Macam Sufyan, dia bukan umat Muhammad SAW. Bila dia cakap dia buat kerja tempatan je, dia bukan umat. Nabi SAW dihantar ke seluruh dunia, alam. Kita juga kena buat dakwah pada jin lah. Kita tak nampak jin, tak jumpa jin, tapi jin ada. Kita doa lah untuk dia. Nak cakap macam mana, dia tak nampak dan tak ada. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini kerja dakwah ni, kerja yang 2 fardu. Al-Quran Allah beritahu. Luqman Hakim beritahu anak dia, kalau kita mau anak kita jadi baik, 2 perkara ni anak kita mesti buat. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ma asabak inna zalika min azmil umur. Wahai anak sayangku, dirikan sembahyang, buat kerja, mengajak manusia berkebaikan, mencegah kemungkaran. Sabar atas perkara yang menimpa kamu. Sungguhnya sabar atas perkara yang menimpa kamu. Sungguhnya perkara ini perkara yang diberatkan bagi kamu untuk melakukannya. Apa benda? Semayang dan buat kerja ta'muru nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita lah, bukan anak kita saja, semua orang kalau nak jadi baik, nak jadi betul. Ada pakar-pakar pendidikan, belajar ni ada. Yang belajar dalam banyak kitab. Dia belajar semua Mak Saleh punya. Cara psikologi. Ini kita tak tengok Quran, tak faham Quran, tak ikut Quran. Last semuanya gagal, tak berjaya. Yalah. Belajar pendidikan kanak-kanak. Aisyah dia interview, apa yang kau buat dekat New Zealand tu, belajar apa? Dia kata saya ambil khusus pendidikan awal kanak-kanak.
Apa yang dia belajar di Aisyah dengan orang putih? Psikologi lah. Dia tak belajar yang macam mana. Quran bagi tahu. Tak ada siapa pun, tak ada kitab pun. Semua orang Islam tak buat. Semua orang Islam sejak dulu lagi. Bukan baru ni. Baru ni je faham dengan izin Allah melalui saya. Hari ni kita nak buat anak jadi baik, tak payah buat benda lain, 2 perkara je. Sembahyang dan buat kerja. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Siapa faham ni? Ayat ni dah lama, bukan baru ni turun. Nabi lagi. Faham tak orang? Kalau faham tentu dia bagi tahu. Ini tak. Jadi banyak benda yang dengan izin Allah, Allah bagi saya faham, kamu semua tak faham. Bukan kamu je, seluruh dunia tak faham. Masih kita nak ikut saya. Konon saya bukan ulama. Saya bukan belajar madrasah. Kita tak ikut orang tak belajar madrasah. Kita panggil orang belajar madrasah atau ulama. Ya, kamu panggil. Allah panggil. Allah tak panggil dia ulama. Ulama ni kata Allah orang yang takut dengan Allah. Maknanya orang takwa. Orang takwa ni orang Allah ada dalam, bukannya nama je kamu. Yang bagi dia orang takwa ni kamu yang tak tahu apa-apa ni. Ingat orang belajar madrasah ni takwa lah. Yang hafal Quran tu takwa. Yang hafal hadis tu takwa. Ini kamu ni bukan Tuhan, tak tahu. Allah bagi tahu dalam Quran orang takwa ni, orang yang takut dengan Allah ni, ulama ni, orang yang takut dengan Allah. Takut Allah dalam hati tak ada Allah, mana boleh. Kita nak takut Allah ni mula Allah ada dalam hati. Baru selepas ada baru boleh takut. Ini ada pun tidak. Dunia ada. Boleh takut Allah, dunia ada dalam. Tak mungkin lah. Sebab itu bila nampak gunung, nampak langit, nampak apa, laut terbelah, macam Bani Israel. Laut terbelah, 12 lorong dia orang lalu. Nampak Allah buat. Mana boleh orang belah laut ada selain Allah. Bani Israel tahu itu Allah buat, tapi tahu aja. Dia tak terkesan, tak naik, iman dia tak naik. Naik waktu itu je lah. Lepas tu turun balik. Lepas itu bila Musa AS pergi naik jumpa Allah 40 hari, Gua Tursina, dia orang sembah kepala lembu. Yang sembah ni semua yang tak beriman, beramal saleh ni. Yang semua yang orang yang masuk Islam ataupun ada iman tak cukup. Hampir semua dia orang ikut yang sembah berhala. Padahal sebelum tu, belum berapa lama, dia dah nampak dah kudrat dan kebesaran Allah. Nampak ni tak boleh buat iman kuat. Macam Sufyan kan? Nampak ni. Macam kamu nampak saya ni, tanda kebesaran Allah. Dia tak boleh buat iman kamu kuat. Jadi dengan nampak kebesaran Allah ni pun, Allah nampakkan macam mana lagi tak nampak bila laut terbelah, mereka selamat dari Firaun. Firaun musuh mereka tu lalu jalan tu juga, tapi Allah tutupkan laut waktu mereka lalu dan lemas. Kenapa Allah selamatkan mereka dan tenggelamkan Firaun? Siapa yang buat tu? Musa? Tak ada. Air laut tu sendiri? Tak ada. Air laut tu tak boleh tutup bila Firaun lalu, atau buka bila Bani Israel lalu. Allah buat tu. Namun iman mereka tak naik, sebab mereka bukan orang beriman beramal saleh, true believers with the good deeds. Bila bukan beriman beramal saleh ni, tak nampak semua tu kebesaran Allah. Macam Rasidi ni tak nampak. Tengok mami Firaun tu dekat Mesir, tak nampak. Gunung tak nampak, langit tengok tak nampak kebesaran Allah. Nampak gitu je lah.
Macam Sufyan. Sufyan ingat dia dapat kahwin ni sebab dia ada duit. Dulu kenapa Allah tak bagi dia kahwin? Sebab dia jahat. Diberi kerja dakwah ni tak buat betul. Kan? Sekarang pun jahat lagi. Tapi tak sejahat dulu. Dulu semayang pun tak jaga. Dia buat kerja dakwah, semayang tak jaga. Subuh tak ada. Hari ni pun tak ada. Awal, lewat, datang. Jadi orang bila tak baik, boleh Allah bagi hadiah, Allah bagi benda baik. Tentu tak boleh. Kalau benda baik pun dia jadi tak betul. Kan? Ada orang diberi isteri, gaduh je. Macam Rasidi. Kan, gaduh je. Beri duit banyak, dah ada orang pula mengancam nak bunuh lah. Bila jadi kaya, anak pun kena culik. Jadi itu benda diberi untuk datang azab. Jadi kita ni bila buat baik dengan Allah, Allah tahu kita buat baik dengan Allah ke kita buat tak baik. Kalau kita taat Allah untuk dapat sesuatu, kita buat tak baik tu pada diri kita. Sebenarnya kita bukan buat baik pada Allah pun, tapi bahasa manusia lah. Bila kita taat Allah, bukan kita buat baik pada dia, buat baik pada diri kita, tapi bahasa buat baik pada Allah. Bila kita taat Allah, tapi bahasa tu tak kena. Sebenarnya kita buat baik pada diri kita. Kita ingat bila kita taat Allah, kita buat baik ke Allah. Allah untung. Apa Allah untung? Sikit pun tak untung. Jadi bila Sufyan buat benda tak baik pada dia, tu yang dia tak dapat bini, tak dapat apa, 7 tahun puas cari bini, tak dapat. Bila dia dah mula nak buat sikit, cuba dia keluar 4 bulan korban, apa lagi yang tersimpan untuk dia. Tapi bila dia tak baik, dia buat tak baik pada dia, macam-macam tak dapat. Jadi sebenarnya yang bagi dia bini Allah Ta'ala, bukan duit dia. Bukan nasib baik, tak ada. Tak ada nasib baik. Allah yang bagi semua. Baik buruk semua datang dari Allah. Allah bagi kita baik bila kita buat baik pada diri kita. Allah bagi buruk bila kita buat buruk pada diri kita. Okey guys.